Assalamualaikum, salam Malaysia Menani. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Saya edisi Selasa 26 Mac 2024 bersama dengan 15 Ramadan 1445 Hijrah. Ingat, Pastikan Saya berkongsi, tak pasti jangan kongsi kerana anda boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, kita ke segmen Sahih. Menurut kenyataan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ingin menjelaskan bahawa sekiranya penama meninggal dunia, hanya bahagian penama tersebut sahaja akan terbatal. Simpanan yang tidak dituntut masih di KWSP sehingga si mati ahli mencapai umur 100 tahun, di mana simpanan tersebut akan dipindahkan ke pendaftar wang tidak dituntut. KWSP menasihatkan agar ahli mengemaskini maklumat penamaan mereka bagi memudahkan agihan simpanan sekiranya berlaku kematian kelak. Dapatkan maklumat sahih hanya di saluran media sosial dan laman sesawang rasmi KWSP. Mesej palsu ini tular sejak tahun 2016 melalui aplikasi WhatsApp dan telah mengelirukan ramai pihak. Ia dikesan telah tular semula dan untuk makluman, ianya adalah tidak benar sama sekali. Dapatkan maklumat sahih hanya di saluran media sosial dan laman web rasmi KWSP. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dan tidak terpedaya dengan kewujudan surat palsu yang meminta penerima surat membuat pembayaran cukai jualan dan perkhidmatan SST menggunakan nama dan tanda tangan Ketua Pengarah Kastam Malaysia Datuk Anis Rizana binti Muhammad Zainuddin. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM sentiasa berusaha menangani penyebaran sebarang bentuk surat, berita ataupun apa-apa kenyataan palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab secara berterusan bagi memastikan kepentingan awam sentiasa terpelihara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menyeru orang ramai agar lebih berhati-hati dan prihatin dengan membuat semakan dan pengesahan terlebih dahulu kepada sumber rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mengenai apa-apa maklumat yang diterima. Benarkah minyak masak jenama Nice Day tidak halal kerana tiada logo halal dan berasaskan sumber haram? Hasil semakan kami, minyak masak itu halal. Ketiadaan logo halal pada paket hanya sementara disebabkan sijil halal tamat tempoh. Sijil bagaimanapun telah diperbaharui. Bagaimanapun syarikat ini telah pun memperoleh pensijilan halal baru yang sah sehingga 15 Mac tahun 2026. Baru-baru ini tular dakwaan menerusi WhatsApp bahawa Malaysia bakal mengalami gelombang haba sehingga mencecah suhu 50 darjah Celsius. Dakwaan ini mencetus kebimbangan awam kerana cuaca panas melampau berisiko memberi kesan buruk seperti kemarau, jerbu dan strok haba yang mana bakal mengundang bahaya kepada kesihatan. Semakan MyCheck mendapati mesej tular itu dibuat tanpa berasaskan sumber dan bukti yang sahih. Bahkan, Met Malaysia juga tidak pernah mengeluarkan kenyataan tersebut. Suhu tertinggi pernah direkodkan dalam negara ialah 40.1 darjah Celsius pada tahun 1998 di titik paling panas Malaysia iaitu di Cuping Perlis. Baik, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ingin merujuk kepada poster yang tular di media sosial bertajuk Bantuan Khas Keuangan tahun 2024. JPA ingin menegaskan bahawa maklumat yang tertera di poster tersebut adalah palsu. Poster ini adalah dari tahun 2022 yang telah diubah suai. Ingat, tidak pasti jangan kongsi. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat bantuan Ramadan RM500 adalah palsu. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini di media sosial. Anda boleh layari portal dan ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk maklumat terkini dan sahih. Ingat, tidak pasti jangan kongsi. Polis Diraja Malaysia menafikan penglibatan warga tempatan dalam kejadian samun sehingga menyebabkan kecederaan dan pergaduhan di kawasan Pasar Borong Selayang seperti yang tular dalam media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Ahmad Sukarno Muhammad Zahari berkata pihaknya mengesan sebuah video berdurasi 4 minit 55 saat yang memaparkan sekumpulan lelaki dipercayai warga Myanmar berkumpul di hadapan bangunan rumah kedai bersama mesej perkauman.
PDRM menafikan kejadian pergaduhan terbabit antara lelaki tempatan dengan lelaki warga Myanmar. Seperti yang tular dalam video terbabit. Semakan mendapati individu yang terlibat dalam pergaduhan itu ialah lelaki warga Myanmar dan video berkenaan disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Susulan kejadian itu, ACP Ahmad Sukarno berkata 4 lelaki warga Myanmar cedera dan dihantar ke Hospital Selayang untuk menerima rawatan lanjut. 2 lelaki warga Myanmar ditahan bagi membantu siasatan dan motif kejadian disebabkan perselisihan faham antara suami isteri dan semakan mendapati warga asing yang ditahan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Beliau berkata 2 lelaki warga asing berumur 20 dan 21 tahun itu direman hingga Sabtu ini bagi siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan cederaan parah dengan menggunakan senjata dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Baik, bagi mereka di luar sana, hukum tersalah berbuka puasa awal kerana azan di radio. Sekiranya seseorang berbuka kerana menyangka matahari telah terbenam, namun ia masih belum terbenam, maka puasanya terbatal dan perlu digantikan. Para ulama sepakat bahawa waktu berbuka apabila telah dipastikan matahari terbenam sama ada dengan cara melihatnya atau dengan khabar daripada 2 orang yang adil. Sewajarnya kita perlu lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru berbuka puasa sebelum disahkan masuknya waktu maghrib. Cyber Crime Alert Royal Malaysia Facebook ada menekankan supaya jangan dibiarkan diri anda di-scam. Tips elak jadi mangsa penggodam kecurian identiti. Jangan gunakan nombor kad pengenalan, nombor telefon, nombor kenderaan, tarikh hari lahir atau kata laluan mudah sebagai nombor PIN password akaun anda. Ingat, jangan dibiarkan diri anda menjadi mangsa kecurian identiti. Baik, kami bawakan kepada anda segmen Biar Betul, sebuah kapsul yang bertujuan menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Ayuh kita saksikan video ini. Lagi dakwaan kononnya sistem pengkalan data utama padu digodam. Dakwaan dibuat seorang pengguna platform X. Turut dilampir, teks didakwa dihantar penggodam yang mengugut mahu menjual data pengguna sistem. Sebahagian pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Ia juga sebenarnya dakwaan lama dan pernah dinafikan pengendali sistem. Malah tangkap layar yang dikongsi dalam muat naik berkenaan adalah hasil suntingan. Pasukan padu memberi jaminan keselamatan data dalam sistem itu kekal utuh. Jika ada sebarang kemusykilan, orang ramai diminta menghubungi pihak berwajib. Usah terpengaruh dengan dakwah tak benar. Berkongsi cerita tidak betul dengan menyebarkan berita palsu adalah kesalahan. Mereka yang terpengaruh pula berisiko tercicir daripada terima bantuan kerajaan atau subsidi. Terima bahan fitnah atau resyaki tak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumiputera sebanyak RM1 bilion disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumiputera dengan beri penekanan kepada wanita, belia dan veteran tentera. Baik, kita ke segmen yang terakhir kita, segmen notifikasi. Baik, jom kita saksikan program Borak Dulu Baru Buka sepanjang bulan Ramadan ini pada pukul 6.45 petang. Jangan lupa anda juga boleh menonton siaran ulangan pada 4.30 pagi. Sempat bagi mereka yang ingin bersahur sambil tengok Borak Dulu Baru Buka. Dan tajuk pada hari ini, Tilawah dan Tadabbur.
Baik, jom kita saksikan bicara naratif pada 9 malam dengan tajuk Bazar Ramadan Rahmah bersama tetamu yang berhormat Senator Hajah Fuzia Saleh, Timbalan Menteri Kementerian Perangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jadi lebih kita tahu dengan kupasan lebih lanjut mengenai apa itu sebenarnya Bazar Ramadan Rahmah dan apa yang terdapat di dalam bazar. Bersama moderator anda, Syed Munawar. Baik, bagi mereka yang ada atau mengalami sakit belakang dan poster badan, anda boleh atau disarankan untuk menonton program Diary Rawat pada hari esok, Rabu 27 Mac bersama panel jemputan Dr. Azman Rafiq untuk mengetahui lebih lanjut tentang sakit belakang. Program Diary Rawat bersiaran esok pada pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah menganjurkan Majlis Iftar Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari Khamis 28 Mac bersamaan 17 Ramadan 1445 Hijrah pukul 5 petang di Dataran Putra Precinct 1 Putrajaya. Sebanyak 10,000 juadah berbuka puasa disediakan kepada pengunjung terawal. Anda dialu-alukan bawa tikar dan juadah sampingan jemput hadir bagi mereka yang berkelapangan atau yang berada di kawasan sekitar. Berbaki 6 hari lagi sebelum sistem padu ditutup pada 31 Mac 2024. Anda semua masih belum terlambat untuk membuat pengemaskinian maklumat melalui portal padu.gov.my atau hadir ke kaunter padu berdekatan. Ingat, mengemaskini maklumat anda dalam sistem padu akan memudahkan urusan bantuan yang anda perlukan daripada pihak kerajaan. Jadi tunggu apa lagi? Jom kemaskini maklumat anda sekarang dalam sistem padu meneraju akses digital. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan menganjurkan seminar kebangsaan penerbitan buku berbahasa Melayu pada 26 hingga 27 Mac tahun 2024 bertempat di Balai Budaya Tun Said Nasir, Wisma DBP. Antara acara utama seminar yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini termasuk ucap tama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan YB Menteri Pendidikan serta pelancaran buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebanyak 15 kertas kerja akan dibentangkan dalam 4 sidang pleno mengikut skop Hala 7 Industri Buku Negara, Hak Cipta dan Karya, kandungan dalam penerbitan serta pencetakan, pengedaran dan pemasaran. Orang ramai dijemput hadir, penyertaan adalah percuma. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Puan Nyarwati bin Jepon melalui talian telefon 0321479433 atau email w_nyar@dbp.gov.my. Baik, itu dia segmen notifikasi kita pada hari ini. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Baik, kita berjumpa lagi pada esok hari pada waktu yang sama pukul 4.30 petang di saluran TV1 dan juga di saluran berita RTM. So, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.